Bila habis je pilihan raya, dia mula kempen balik. Disebabkan konsep kita iaitu tarbiyah, dakwah dan siasah. Hari ini kita habis sahaja pilihan raya, esok kita dah mula balik. Sebab kita bukan berpolitik, kita bersiasah. Apabila kita bersiasah, maka segala kerja buat kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah tenaga kita, wang ringgit kita, kita tak pernah merasakan lemah untuk kita terus menyumbang kepada perjuangan ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semenjak sahaja habisnya pilihan raya yang lepas, baru kali inilah sudah setahun saya kembali pegang mikrofon sebenarnya. Lama tu tuan-tuan. Habis je Muktamar Pemuda, dilantik sebagai ketua penerangan, pun masih belum lagi bercakap di hadapan orang ramai. Setelah habis setahun pilihan raya, pada hari ini tiba-tiba dapat tahu saya disuruh ke sini. Jadi mungkin banyak kelemahan-kelemahan dari struktur kata-kata saya untuk kita kongsikan bersama pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat sebelum pilihan raya yang ke-13, di mana kempen kerajaan UMNO dan Barisan Nasional terhadap golongan orang muda ini sangat kuat, di mana ura-ura mengatakan bahawa orang muda ini akan berpaling tadah dan tidak akan memberi undi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Maka kerajaan telah memberikan satu inisiatif yang besar kepada orang muda, lambakan program-program bagi menarik minat orang muda kepada UMNO Barisan Nasional. Sesuatu yang kita tidak pernah fikirkan, BRIM. Bagaimana kerajaan UMNO Barisan Nasional memberikan BRIM kepada orang muda di atas usia 21 tahun dan ke atas. Orang yang mempunyai kekuatan dalam bekerja, orang yang mempunyai ketajaman dalam pemikiran, dibagi duit macam tu ya. Untuk apa? Kerana mereka memikirkan bahawa orang-orang muda ini jiwanya sangat halus, mudah dibentuk. Jika kita berikan sesuatu, insya-Allah dia mampu untuk membalas jasa kita balik. Itu yang kita lihat dari segi BRIM. Pemberian yang sangat besar nilainya, sehinggakan negeri Perak ini setelah dirampas oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional, dia dapat mengekalkan juga. Punca utamanya BRIM. Dalam salah satu puncanya. Kerana BRIM ini, kalau kita pergi ke kampung-kampung, tadi YDP memberitahu di sini tempat kampung, dan saya ingat sini pun YB pernah menang, kita YB PAS kan, kalah pun 60 lebih ya. Saya Kampung Gajah kalah 6,000. Jenis lagi kampung ni, teruk lagi daripada kampung ni. Dulu okey sikit, sekarang lagi teruk. Kampung siapa? Kampung Tajuddin Rahman.
Samseng tu. Janji daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum ini, selepas sahaja pilihan raya, BRIM ini akan dinaikkan daripada 300 ke 600, yang dah kahwin ke 1200. Tetapi selepas sahaja pilihan raya, janji itu dicapati. Janji tinggal janji. Dapatlah 600,500. Ada yang cakap kalau bagi nombor akaun aja masuk 400,500. Dia tak masuk 600,500. Pun ada yang cakap jangan bagi nombor akaun, nanti dia bagi tak cukup. Jadi ambil sendiri. Ambil sendiri beratur punya panjang. Kita ingat luar negara aja susah nak ngambil duit. Kita pun susah. Panjang beratur. Sampai tak sabar nak nunggu. Sesak sangat kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita kata negara kita membangun. Hebat pembangunan negara kita. Tetapi hakikatnya BRIM pun beratur panjang. Hebat tang mana? Kerajaan memberikan BRIM. Sebelum kerajaan memberikan BRIM, selepas pilihan raya, tuan-tuan boleh lihat, bermulanya setelah kita memberikan mandat kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional, bukan kita lah, orang-orang yang mengundi, sehinggakan dia dapat balik kemenangan kerajaan UMNO Barisan Nasional, maka dinaikkan harga minyak pada awalnya. Dinaikkan harga minyak. Lepas tu dinaikkan harga gula. Dinaikkan harga tepung. Dan Perdana Menteri umumkan kita turunkan harga kangkung. Lepas naik yang lain, kangkung sahaja yang turun. Bila kangkung turun, kenapa tak puji kerajaan? Kalau gitu, tuan-tuan, pas kawasan Padang Rengas pun boleh bagi BRIM. RM500 sebulan, bukan setahun. Tapi syarat bagi RM100 sehari. Teorinya sama. Nak dapat BRIM, naikkan harga minyak. Nak dapat BRIM, naikkan harga gula. Naikkan harga ni. Naikkan semuanya. Turunkan harga getah. Semuanya menguntungkan pihak kerajaan. Tetapi kita di kampung-kampung kita tak nampak kuasa BRIM tu sendiri. Yang itulah yang sebenarnya memberikan satu perasaan kasihan ataupun simpati kepada UMNO tu balik. BRIM tu, tuan-tuan. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, minum di kedai kampung, apa yang PAS bagi? UMNO ada juga bagi BRIM. Koma bagi apa? Itu di antara hujah-hujah yang diberikan kepada kita. Dan tuan-tuan kena ingat, tahun ini kita dapat BRIM, tahun depan pun kita dapat BRIM. Dan saya rasa yang hadir pada ceramah malam ini orang yang dapat BRIM semuanya. Kalau dia tak dapat BRIM, dia tak akan datang ke ceramah-ceramah begini. Untuk dalam jangka masa 4 tahun lagi nak pilihan raya, berapakah nilai BRIM yang akan diberikan kepada kita selepas ini? Waktu itu kita dah lupa semuanya. Kita dah lupa apa yang dibuat oleh UMNO kepada kita selama ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila salah satu daripada BRIM telah diberikan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional kepada rakyat, tak cukup dengan itu. Untuk mengekalkan undi golongan muda ini, perlu ada strategi daripada kerajaan supaya sokongan orang muda ini kekal kepada kerajaan. Justru itu kerajaan menganjurkan atau mengadakan satu program yang supaya orang-orang muda ini berminat kepada kerajaan. Oh, kerajaan buat sukan. Oh, UMNO buat game bola. Jadi
Orang-orang muda ni seronok kepada UMNO ni. Baru-baru ni diadakan satu festival Future Music yang dihadiri oleh golongan-golongan muda dan seluruh dunia datang ke Malaysia di Bukit Jalil. Future Music ni satu muzik yang sangat-sangat teruk dalam sejarah muzik. Kalau kita boleh tengok internet, tulis itu dalam YouTube, Future Music Malaysia. Dia bergoyang tu macam ombak, dia punya menari. Kita kalau dengar lagu kuat-kuat, terdengar lagu kuat-kuat, sakit telinga. Tetapi bila duduk dekat dalam tu, dia tak sakit telinga, dia seronok, dia ikut goyang. Sebab apa ikut goyang? Sebab kita dah lupa diri. Dia bagi dadah, dia bagi minum arak. Kalau tak, kita tak boleh layan benda tu. Saya tak tahu orang cerita. Jadi untuk memberikan satu sokongan kepada kerajaan, kerajaan kena buat sesuatu kepada golongan muda ni. Walaupun sesuatu yang dibuat itu akan menghancurkan pemuda tu sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi 6 orang mati. 4 daripadanya orang Melayu. 2 daripadanya orang perempuan. Berusia 20 dan 21 tahun. Budak Universiti Pahang. Maknya cakap anak saya baik. Tapi apa yang dah terjadi di luar pengetahuan keluarga. Dan bila kita tanya pada menteri, menteri cakap, menteri itu ahli parlimen sini lah. Dia cakap apa? Dia cakap, jangan kita nilaikan yang mati. Sebenarnya program itu memberi keuntungan kepada negara. Kita dapat pelancongan yang ramai bila kita anjurkan program yang sedemikian. Seluruh dunia, anak-anak muda kumpul duit datang ke Malaysia semata nak dengar muzik tu. Tetapi Allah tunjukkan tuan-tuan, 3 minggu yang lepas, kapal terbang MH370, nak kata terempas pun tak tahu, nak kata hilang pun tak tahu, dirampas pun tak tahu. Pada hari ini diakui oleh menteri tersebut bahawa separuh daripada pelancong Cina tak datang Malaysia. Disebabkan kelemahan pengurusan kita dalam mengendalikan masalah kapal terbang MH370. Kamu biarkan anak-anak muda mati, kamu tak bela dengan alasan pelancongan dalam negara. Allah tunjukkan pelancong tak datang dalam negara. Tutup agensi pelancongan Cina nak bawa orang-orang Cina melancong kat Malaysia, tutup. Tidak dibenarkan bawa ke Malaysia. Kita tak nak rakyat kita pergi ke Malaysia. Kebanyakan agensi pelancongan di China. Apa dah jadi tuan-tuan? Sebabkan itulah dalam minggu lepas saya ada satu kenyataan akhbar kepada Datuk Seri Nazri Aziz di atas masalah nyawa yang dibenarkan penganjuran itu. Habis nyawa anak muda kita. Itu salah satu daripada perancangan untuk memberikan sokongan orang-orang muda kepada UMNO dan Barisan Nasional. Seterusnya tuan-tuan, baru-baru ini juga diadakan satu program Cintai Rasul, yang julung-julung kalinya kita dapat lihat Perdana Menteri kita pakai jubah kopiah putih datang Yahanana di Putrajaya. Bila ada program tersebut digembar-gemburkan kepada kita seluruh dunia, seluruh Malaysia, bahawa pemimpin kita ini dekat kepada Islam. Pakaian-pakaian adalah pakaian ahli syurga. Dan bila di kampung-kampung
Bila sembang dengan orang-orang muda yang berpihak kepada parti politik, sudah-sudahlah berpolitik, pemuda PAS. Tengok macam kita sekarang, kita berselawat dekat dalam masjid ni, kan? Udahlah, tak payah politik-politik. Kita berselawat ni, Rasulullah nak memberi syafaat kepada kita. Itu strategi, tuan-tuan. Program yang dianjurkan cinta Rasul ni baik, kita alukan baik, buat tak apa. Tetapi untuk melemahkan semangat perjuangan yang hakikatnya pemerintahan Islam tu lebih besar, perjuangan Islam tu lebih besar. Kita berselawat, kita duduk rumah boleh selawat. Kalau diadakan program sangatlah bagus. Tetapi berselawat juga, berjuang lawan kezaliman itu pun wajib juga, tuan-tuan. Tetapi dianjurkan program itu supaya anak muda ni ditarik. Jangan fikirkan masalah negara, jangan fikirkan soal kezaliman, jangan fikirkan soal salah guna kuasa, jangan fikirkan soal rasuah. Mari kita ke masjid, kita berselawat kepada Nabi. Itu yang kerajaan nak, supaya apa yang dia buat tidak dipertikaikan, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan isu dalam negara kita yang banyak pada hari ini, saya sebagai orang muda, wakil orang muda, saya bercakap dalam ruang lingkup orang muda lah. Hakikat yang sebenarnya, penderitaan, kesusahan yang dilalui oleh orang muda ni ditutup dengan isu-isu yang ada dalam negara kita. Kalau asalnya kita nampak dari sudut pekerjaan, kalau yang berpendidikan, dia tak akan ambil tahu urusan sangat, sebab dia dah ada segalanya. Tetapi bayangkan orang muda yang tidak berkelulusan, baru cuba nak cari makan, kerja kilang contohnya. Kerja lebih masa, paling banyak dapat 900 macam mana cara nak hidup. Itu belum nak berkahwin lagi. Disebabkan itulah, dengan gaji yang tidak diuruskan dengan baik, banyaknya berlaku kecurian. Bila orang muda susah nak kahwin, banyak berlaku penzinaan. Stres, tekanan perasaan. Berapa ramai orang muda isap dadah. Tanggungan hutang, hutang kereta, hutang itu, hutang ini, semuanya ditutup, digembar-gemburkan dengan isu yang ada dalam negara kita. Bagi saya, kerajaan silap bagi membentuk generasi orang muda, yang orang muda ini sebenarnya akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Kerosakan yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada pengurusan dalam negara yang tidak betul. Di dalam satu buku Fiqh Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti menceritakan tentang Nabi membentuk masyarakat. Yang pertamanya, Nabi membentuk masyarakat dengan menanamkan akidah di dalam diri setiap umat Islam. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Selepas itu Nabi bina masjid. Disitulah bermulanya Nabi membina ataupun membentuk masyarakat. Tetapi kerajaan kita pada hari ini membentuk masyarakat terbalik dengan meletakkan pembinaan masjid yang pertama. Dia bina masjid cantik-cantik. Ada satu masjid kristal, nak sembahyang pun tak boleh. Dia binakan masjid. Kemudian baru dipersaudarakan di dalam masjid. Kamu saudara hijau, aku saudara orang biru.
Dalam masjid sendiri bukan tempat untuk dijadikan ukhuwah sesama kita, dijadikan perpecahan. Kamu orang biru ke orang merah ke orang hijau, boleh jadi AJK masjid. Kalau tidak, tak boleh. Walaupun tak biasa sembahyang jemaah, walaupun tak biasa datang masjid, tapi kita bersaudara, sama pangkah biru, boleh jadi AJK masjid. Itu persaudaraannya. Dan yang terakhir, akidah. Apa yang ada? Tak ada. Sebab kita terbalik, tidak mengikut cara yang Nabi bentuk masyarakat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, situlah sedikit sebanyak perkongsian saya berikan kepada tuan-tuan semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan ataupun jadual yang diberikan kepada saya pada malam ini. Dan sebelum saya akhiri ceramah saya pada malam ini, saya ada membawa sedikit khol tamar daripada Ustaz Nazriddin Larut. 2 hari lepas dia ceramah di Pasir Salak sana. Tak habis ada berapa belah botol lagi. Khol tamar ni untuk orang gaut kecil manis, eloklah untuk khol tamar. Dan satu lagi ada khol delima untuk angin sakit-sakit urat, eloklah untuk khol delima. Kita jual dengan harga 20. Ustaz Nazri pun bagi RM20. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok di belakang sana dekat dengan buku Ustaz Misbah tu, dan habiskanlah, tak sampai 20 pun. Jadi saya mohon maaf di atas kelemahan kata-kata saya. Semuanya kita harapkan agar perubahan dalam negara kita ini berlaku dalam tempoh sehingga ke pilihan raya akan datang. Cukuplah sekali ini tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.